Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai tajuk berikut, iaitu gradient of a curve at a point. So maksud dia kita diberi satu koordinat, satu titik, point, dan kita hendak mendapatkan kecerunan lengkung tersebut pada titik yang diberi. Jadi bila kita bincangkan pasal gradient, cuba lihat visual ini ya. So yang color biru ni adalah the given curve, lengkung. Lepas tu kita ada pada titik yang diberi, iaitu kat sini kita ada dua line sebenarnya yang boleh kita dapatkan. Yang pertama sekali adalah apa yang dinamakan sebagai garis tangent ya, tangent line ya. Ini adalah tangent line yang pertama sekali, dan yang kedua adalah normal line, garis normal, iaitu garis yang berserenjang ya, perpendicular dengan garis tangent tersebut. So jadi notation yang biasa kita gunakan adalah untuk garis tangent, iaitu MT. M tu adalah refers kepada kecerunan, gradient, bagi T tu for the tangent line. MN ini adalah kecerunan, iaitu gradient, bagi garis normal. Jadi kalau kamu semua masih ingat lagi, ada satu hubungan di antara garis tangent dan juga garis normal, iaitu saya besarkan sikit, iaitu yang ini ya. Kalau ya, hasil darab kecerunan tangent dengan kecerunan normal is equal to -1. So yang ni ya. So kalau kita manipulate ungkapan ini, kita akan dapati untuk kecerunan normal kita boleh tulis sebagai -1/MT. Alright, ataupun kita boleh tulis sebagai inilah, kecerunan normal adalah negatif 1 per kecerunan normal. Jadi kecerunan tu kan biasa kita sebut apa, dy/dx, betul tak? Ataupun y prime ataupun f prime. So jadi kita boleh dapatkan kecerunan normal daripada kecerunan tangent tersebut. So maksud dia macam ni lah ya. Maksud dia, we are given point here, dan kalau kita tahu apakah kecerunan tangent yang ini, maka automatik kita akan dapat tahu apakah kecerunan normal ini dengan menggunakan hubungan yang saya sebutkan tadi. Saya ulang semula, jika kita tahu kecerunan bagi garis tangent, maka kita boleh dapatkan kecerunan bagi garis normal ini dengan menggunakan hubungan berikut. Ini ya. So maknanya kita perlu dapatkan kecerunan bagi garis tangent, lepas tu kita buat negatif 1 per kecerunan tersebut, dan kita akan dapat kecerunan normal. Alright, so kita akan pakai ini dalam salah satu soalan kita nanti. Okay, we go to our first example here. Yang ini contoh ni mudah sahaja. So jadi apa soalan dia? Find the equation of the tangent line for the curve ini at the point x equal to 3. So soalannya adalah find the equation, persamaan. Bila sebut persamaan, maka kita akan menggunakan yang ini. Ini adalah persamaan bagi garis lurus. Y tolak y1 sama dengan m, x tolak x1. Jadi m ni apa? M ni adalah kecerunan kan? So kecerunan ini adalah merujuk kepada kecerunan garis tangent. Dan soalan pun dia meminta kita mencari persamaan bagi garis tangent. Nampak tak ini? Tangent line kan? Dia tak sebut normal line. Dia sebut tangent line. Jadi kita tak perlulah menggunakan yang ini. Yang ni. Yang ini kita tak payah pakai lah. Sebab ini kita gunakan jika kita nak mendapatkan kecerunan normal. So kalau oleh sebab dia soalan ini dia minta kita mencari dia hanya melibatkan garis tangent sahaja, maka tak perlulah kita nak buat negatif 1 per kecerunan tangent tu. So jadi yang penting adalah kita mesti isi tempat kosong bagi persamaan garis lurus yang color biru ini. So macam biasa kita lihat, kita kena tahulah apakah x1, apakah y1 ni, which is the point. So x1 ni 3 lah kan, 3 sebab dari soalan pun kita dah dapat dia adalah 3. Tapi y tak ada. So, y tak ada. So nak dapatkan y, masukkan x sama dengan 3 ni ke dalam persamaan ni.
masukkan x equal to 3 ni into this curve. So masukkan sini, maka kita akan dapat negatif 3. Yang ni okay. So maknanya kita dah dapat x1 dan y1. So yang belum kita dapat lagi adalah kecerunan dia. So bila nak dapatkan kecerunan, maka kita kena differentiate yang ini. So kita dah pun diberi dah y sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 3 kan. Jadi yang perlu kita buat adalah dy over dx. Inilah dia m. Ya, m. mt ya, kecerunan tangent. Jadi apabila kita cuba buat yang ini, so kita akan differentiatekan yang tadi ni, kita akan dapat 2x tolak 5, tak lengkap lagi sebab kita kena tahulah nilai kecerunan tersebut. Jadi kita masukkan x ini equal to 3, masukkan sini, maka kita dapat kita akan peroleh kecerunan dia finally sama dengan 1. Maka kita dah isi semua keperluan yang membolehkan kita dapatkan persamaan garis tersebut. Y1 dah dapat, M pun dah dapat, X1 pun dah dapat. Maka masukkan semua, maka kita akan dapat jawapan seperti berikut yang color pink ni. Alright. Okey, itu adalah penyelesaian dia. Kita pergi kepada contoh nombor 2. Determine the tangent equation. Okey, sekali lagi dia sebut tangent equation. Equation ya. Equation persamaan. Bila sebut persamaan, kita kena isi yang ini. Ini adalah persamaan garis ya. Persamaan garis lurus ya bagi hyperbolik. So maksudnya macam ni. Kita diberi satu lengkung hyperbolik ya, iaitu xy sama dengan c squared. Jadi pada titik berkenaan, pada titik yang ni CP dan CP dan C over P kat sini ada satu kita nak dapatkan pada point tersebut garis satu garis lurus yang melalui hyperbolik tu dan menyentuh titik tersebut. So jadi soalan ini dia merujuk kepada tangent equation, bukan normal equation. Ya, tangent equation. Jadi bila sebut tangent equation, kita tahu dia memerlukan apa. Bila sebut tangent, kita perlu cari apa? Dy over dx, betul tak? Ataupun y prime ataupun f prime. So macam tu. Lepas tu equation kena isi yang ini. So jadi pertama sekali kena pasti kita diberi point tak? Sebab kita nak isi kat sini x1 dengan y1. Ya, kita diberi point iaitu CP dan juga C over P. So masukkan je lah. Masukkan je. Ini adalah CP, ini adalah C over P. So itu dah selesai. Apa yang belum dapat lagi sekarang? Yang belum dapat adalah M, betul tak? M iaitu kecerunan dia. So nak dapatkan kecerunan dia, kita akan guna yang ini. XY equal to C squared. So by looking at this, kita kena hati-hati sebab yang paling mudah untuk kita dapatkan kecerunan adalah menggunakan implicit differentiation. Yang ini. So saya tulis kat sini, to find dy over dx, iaitu m dia, ini ya, m ni. Ini, the implicit differentiation is used. So ingat semula macam mana kita nak dapatkan implicit differentiation ni. Jadi saya tunjukkan kat sini, kita akan melakukan implicit differentiation terhadap persamaan yang diberi. And finally kita akan kumpulkan y prime tu sebelah kiri, yang lain tu kita humbankan ke sebelah kanan. Jadi kita dapat ni lah ya. Nampak macam mudah lah. So kita dapat minus y over x. Tak boleh lah biar macam tu. Sebabnya we are given the point. Kan kita diberi x, diberi y, betul? Masukkan je. So by substituting x and y, maka finally kita dapat jawapan yang ini ya. Negatif 1 per p squared. Ini boleh tengok dan kita telah pun memenuhi semua keperluan bagi tangent equation yang di atas tadi tu. Maka kita masukkan satu persatu. Nampak tak ini kan? So C ini y tolak C over P, maksud dia y tolak y1 sama dengan m. Ini m ya, m. Lepas tu x tolak x1. Simplifykan semua-semua ni dan kita akan dapat jawapan yang color pink ini, or equivalent lah. Sebab penyelesaian akhir, jika dia tidak ada memberikan apa-apa syarat, maka kita boleh ungkapkan dalam apa-apa bentuk yang bersesuaian. Kalau misalnya kalau kamu nak pindahkan x ini ke sebelah kanan pun boleh,
ataupun nak biarkan y di sebelah kiri, yang lain humbankan sebelah kanan pun boleh. So it depends pada pelajar. Okey, habis dua contoh. Habis contoh ini, kita pergi kepada contoh, ini contoh berapa? Contoh 2. Oh, sorry, ini contoh 3 So ini adalah contoh nombor 3. So yang ni so kita tekan sikit, ini adalah contoh nombor 3. Example 3. Okey, contoh nombor 3 ni, ini adalah dia meminta kita mencari normal. Nampak tak? Find the normal line equation. So normal equation lah kan. So dua contoh di atas kita dia melibatkan tangent equation. So yang contoh yang ini adalah normal equation. So bezanya adalah kita terlebih dahulu kena dapatkan tangent dia, iaitu dy over dx. Lepas tu baru kita gunakan hubungan antara tangent dengan normal tadi tu. Ingat tak? Negatif 1 per kecerunan. Ingat tak? Ya, kena pakai yang itulah. So jadi oleh sebab soalan ini dia meminta kita mencari equation, sekali lagi kita akan menggunakan rumus persamaan garis lurus yang ini. Jadi kita kena tengok apa maklumat yang ada, apa maklumat yang tak ada. So jadi dalam contoh ini kita diberi point kan 29 lengkap. Jadi ini 2 ni adalah x1, 9 ni adalah y1. So kita boleh isi dekat sini dan kita boleh isi dekat sini. So selesai yang itu. Cuma yang belum selesai adalah m. Ya, m. Jadi m ini, kecerunan tangent ini kita akan dapati daripada sini. So kita kena dapatkan kecerunan tangent terlebih dahulu, then baru kita cari kecerunan normal. Alright. So jadi kita tahu rumus ini ingat lagi kan? M normal sama dengan negatif 1 per y prime t. So maksud dia negatif 1 per kecerunan. So macam tu. So jadi kita dari persamaan curve ini, yang ini kita akan dapatkan terlebih dahulu dy over dx. Ya, dy over dx ataupun y prime seperti inilah yang kamu nampak ni. Ini y, ini curve dia. Lepas tu ini adalah dia punya terbitan dia, dy over dx. So kita akan dapat 6x² minus 6x. So tak habis lagi sebab kita diberi nilai x kan, 2. Masukkan nilai x tersebut and finally kita dapat 12. Jangan ambil 12 terus sebab 12 itu adalah kecerunan garis tangent. So yang kita perlukan adalah kecerunan garis normal. Jadi kena masukkan ke dalam sini. Nampak tak? Arrow warna biru ni masukkan ke dalam sini. And finally kita akan dapati kecerunan normal adalah negatif 1 per 12. So once kita dah dapat 2, dah dapat 9, dah dapat kecerunan normal, maka kita masukkan semua maklumat tersebut ke dalam ini. And finally kita akan dapat jawapan seperti berikut. Okay guys, so hari ini kita telah pun belajar mengenai beberapa benda yang itu sebenarnya kita dah pernah belajar. Kita ada tengok semula. So kita ada satu curve, kita belajar tentang tangent line, normal line, dan kita juga belajar tentang hubungan di antara kecerunan normal dengan kecerunan tangent dan apakah hubungan dia. Dan kita tahu daripada garis tangent ini kita boleh dapatkan dia punya persamaan garis by using a standard formula untuk persamaan garis lurus. Dan hati-hati kalau kita diminta mencari persamaan garis normal, dia punya bezanya adalah pada kecerunan tersebut. So tangent line, normal line. Tangent tangent, gradient for tangent, gradient for normal. So hubungannya adalah yang ini. Okay guys, so thanks for watching. See you in the next video.